RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 25 Mac 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Laurendra Fiona Berkebaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Skim insurans keluarga Malaysia bakal manfaatkan 268,000 keluarga miskin. PDRM kekal momentum kecermelangan, turunkan indeks jenayah negara. Skim insurans keluarga Malaysia dilancarkan bertujuan memberi perlindungan sosial kepada golongan miskin dan miskin tegar membabitkan 268,000 keluarga. Menerusi inisiatif tersebut, Ketua Isi Rumah KIR berdaftar dalam sistem e-Kasih akan menerima perlindungan insurans premium RM50 setahun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengumumkannya berkata pelaksanaan skim itu membabitkan peruntukan RM13.4 juta. Sekiranya KIR meninggal dunia disebabkan kematian biasa, keluarga akan mendapat manfaat RM10,000. Keilatan kekal RM10,000. Sementara yang meninggal dunia akibat kemalangan sebanyak RM20,000. Pada masa yang sama, Peru Takaful BSN menerusi tanggungjawab sosial korporat syarikat itu sejak 2018 memberikan perlindungan insurans sebanyak RM30,000 secara percuma bagi KIR yang berdaftar menerusi e-Kasih. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perlis 2022 di Kangar. Ketika berucap merasmikan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Perlis 2022 di Kangar, Perdana Menteri turut memberi jaminan pendapatan kumpulan golongan B40 akan diperkasa. Ia dilaksana menerusi program meningkatkan taraf hidup golongan B40 dalam kalangan masyarakat pertanian agro makanan. Menerusi program tersebut, pelbagai jenis bantuan telah diagihkan kepada 39,171 penerima dengan peruntukan RM109.7 juta. 1,300 pesawah pula telah mendapat manfaat menerusi program Smart Sawah Berskala Besar Smart SPB bagi meningkatkan produktiviti penanaman padi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Polis ke-215 kepada seluruh warga polis Diraja Malaysia PDRM termasuk veteran dan pesara polis. Menerusi kenyataan yang dikongsi menerusi Facebook Istana Negara, Baginda menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga PDRM atas hikmat bakti dan jasa yang dicurahkan dalam melaksana tanggungjawab memelihara keamanan negara. Sultan Abdullah berdoa agar seluruh warga PDRM sentiasa dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bentuk ancaman dan musibah. Dan para pahlawan negara yang terkorban ditempatkan bersama para solihin. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan kesiapsiagaan dan kredibiliti PDRM dalam mempertahankan keamanan tanah air berada pada tahap tertinggi. Buktinya, kadar indeks jenayah mencatat penurunan kepada 52,974 kes pada 2021 berbanding 65,623 kes tahun sebelumnya. Bagi tempoh Januari hingga Februari tahun ini, jenayah indeks turut menurun kepada 8,484 kes berbanding
9,777 kes dalam tempoh yang sama tahun lepas. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada PDRM kerana berjaya mengekalkan momentum kecemerlangan dalam penurunan indeks jenayah negara yang terus membuktikan kredibiliti PDRM dalam menjaga keamanan negara amat tinggi sekali. Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan sedar bahawa tugas kepolisan dalam membenteras jenayah semakin kompleks seiring perkembangan teknologi. Situasi itu menuntut PDRM menanganinya secara tegas, strategik dan berkesan. Bagaimanapun, tugas membenteras jenayah dan memelihara kedaulatan negara tidak boleh terletak di bahu PDRM semata-mata. Sebaliknya, menuntut kerjasama seluruh anggota keluarga Malaysia. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani ketika berucap pada majlis yang sama memaklumkan PDRM bakal menerima beberapa aset dan peralatan baharu yang canggih dan terkini bagi memperkasa pasukan berkenaan. Perolehan tambahan itu telah diluluskan Kementerian Dalam Negeri. Jelas Tan Sri Akril melangkah ke usia 215 tahun. PDRM memperbaharui sumpah taat setia kepada raja dan negara. Juga berikrar memastikan keselamatan rakyat serta kedaulatan negara terus terpelihara. Tema polis dan masyarakat berpisah tiada. Seluruh warga polis diraja Malaysia akan sentiasa sedia berkhidmat dan berdiri teguh di bawah naungan Panji Sang Saka Biru untuk memikul tanggungjawab dan amanah bagi memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan negara. Segala pengorbanan, jerih perih dan titisan darah pahlawan-pahlawan terdahulu demi nikmat keamanan yang kita kecapi kini akan terus kami perjuangkan dan diwariskan pula kepada generasi pelapis Sang Saka Biru yang akan datang. Ini pula susulan usul melanjutkan penguatkuasaan subseksyen 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA yang ditolak Dewan Rakyat pada Rabu lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kementeriannya akan membawa semula usul tersebut ke Dewan Rakyat. Ia mengambil kira kepentingannya dalam melaksanakan kawalan pencegahan demi melindungi rakyat dan negara. Cadangan pelanjutan selama 5 tahun mulai 31 Julai ini bertujuan membolehkan polis terus menggunakan kuasa khas di bawah subseksyen itu. Seterusnya melanjutkan tempoh penahanan individu di bawah SOSMA hingga 28 hari. Datuk Seri Hamzah memaklumkan tempoh penahanan 28 hari tidak mencukupi kerana kes disiasat di bawah SOSMA sangat rumit dan kompleks. Lebih-lebih lagi jika membabitkan kumpulan pengganas dan jenayah terancang yang mempunyai rangkaian luas. Ketika itu, ada beberapa peristiwa selepas ISA ditarik balik itu, banyak berlaku jenayah-jenayah terancang ini. Maka sebab itu kita fikir, ini instrumen yang mustahak, kena ada. Dan akhirnya kita kompromis hanya beri 28 hari saja. Dan 28 hari ini saya rasa begitu compromising untuk semua pihak. Julai tahun ini bila tamat, maka bermakna akta itu masih lagi ada. Cuma the procedure untuk 28 hari itu tidak ada lagi. Jadi kalau kita nak tangkap jenayah yang ada sindiket yang besar, kita nak tangkap ramai ni betul dah tak ada, nak kena pakai CPC, besoknya nak kena pergi bawa ke magistrat. Apa akan jadi? Sebab itu kita nak 28 hari itu kita buat siasatan, tanya one by one, ini ada change of evidence.
Tempoh kuatkuasa Subseksyen 4/5 SOSMA dihadkan kepada 5 tahun saja bagi mewujudkan elemen semak dan imbang dalam penguatkuasaannya. Had masa itu bagaimanapun boleh disemak untuk dilanjutkan jika mendapat kelulusan Parlimen. Dan menjelang pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April, pasukan polis di negeri-negeri bersempadan darat dengan negara jiran telah memperkasa kesiapsiagaan anggotanya untuk mengekang sebarang bentuk jenayah termasuk penyeludupan. Sekaligus melindungi keselamatan rakyat. Polis Johor bersedia memperkemas gerak kerja dan strategi penugasan anggotanya. Penguatkuasaan bukan sahaja tertumpu kepada usaha membantras jenayah, malah memastikan SOP ditetapkan sentiasa dipatuhi rakyat. Polis Kedah pula akan menubuhkan pasukan khas bagi memperketat pemeriksaan menjelang pembukaan pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam. Rondaan terutama di lokasi kerap berlaku jenayah juga akan dipertingkat. Baik, sementara itu di Kelantan, polis bercadang menambah anggota selain mewujudkan beberapa unit baharu di sempadan negara dalam masa terdekat. Langkah itu bukan sahaja sebagai persediaan pembukaan sempadan antarabangsa pada 1 April, malah untuk kesiapsiagaan jangka panjang. Polis Perlis turut melaksana usaha yang sama. Fokus penguatkuasaan tertumpu kepada usaha mengekang aktiviti penyeludupan. Pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK antigen profesional di pintu masuk antarabangsa atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. Dan keputusan itu akan dilaporkan dalam MySejahtera oleh pengendali. Sekiranya keputusan ujian RTK profesional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK antigen profesional adalah negatif, bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Malaysia berada di kedudukan ke-13 dari 122 buah negara dalam indeks pemilihan COVID-19 Nikkei Asia. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, Beta menyeru agar rakyat Beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia.
Pakistan komited melaksana agenda perubahan meliputi pelbagai sudut. Selain memanfaatkan sosioekonomi hampir 35 juta rakyatnya, agenda diperluas dengan menyediakan ekosistem kondusif bagi menarik pelaburan asing ke dalam republik itu. Berucap merasmikan Forum Pelaburan Antarabangsa Tashkent yang pertama di Tashkent, Presidennya Shafkat Mirziyoyev menegaskan Uzbekistan bertekad menghapus karena birokrasi dalam aktiviti perniagaan. Ia termasuk memberi kebebasan repatriasi keuntungan oleh pelabur asing selain rejim bebas visa kepada lebih 90 negara termasuk Malaysia. Permohonan visa untuk 60 negara lagi turut dipermudah. Lebih 1,500 delegasi dari 56 buah negara menyertai forum tersebut yang akan berlangsung sehingga esok. MHOP, projek kebajikan yang menyediakan dana bagi membantu individu obes kurang berkemampuan menjalani pembedahan bariatik secara percuma. Inisiatif itu difahamkan dan diilhamkan pengasas MHOP yang juga pakar perunding pembedahan dan bariatik Dr. Mustafa Muhammad Tahir. Untuk permulaan, RM348,000 diperuntukkan bagi membantu 12 individu. Jelas beliau, kekangan kewangan menyebabkan ramai individu obes tidak dapat menjalani pembedahan bariatik hingga mengakibatkan tahap kesihatan mereka makin terjejas. Dr. Mustafa berharap bantuan di hulur mampu memberi sinar baharu kepada para penerima seterusnya menjalani hidup lebih sihat selepas pembedahan. MHOP diterajui oleh Dr. Mustafa dengan kerjasama Persatuan Sukan, Rekreasi dan Kesihatan Kuala Lumpur, Sure Sehat dan Sengkil GI Medical Center CGI. Selari matlamat mengurangkan pengurusan sisa di tapak pelupusan sampah, SW Corp buat pertama kali melancarkan Blueprint Negeri 9 bersih dengan tema SW Corp bersamamu #Nogoriku Rumahku. Dan untuk itu pelbagai program berimpak tinggi yang memberi faedah secara langsung kepada rakyat akan terus dilaksana. Nur Rashikin Harun ada laporannya. Pengerusi SW Corp, Datuk Rizalman Mokhtar berkata, antara program yang bakal dilaksana, Trash to Cash, Free Market, pembelian minyak masak terpakai dan Kita Recycle. Program rintis ini membawa masyarakat secara bersama untuk mencapai visi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih, indah dan sejahtera. Jadi antara kaedah-kaedah lain ialah dengan kita mempertingkatkan kerjasama dengan kerajaan negeri, dengan PBT dari segi memberi pengetahuan ataupun kita berkongsi pengalaman kaedah-kaedah untuk menguruskan ataupun kaedah-kaedah yang terbaik dari segi untuk mengurangkan pelupusan sampah di tapak pelupusan sampah. Jadi kita harap melalui kerjasama ini ianya akan menembulkan kesedaran kepada semua pihak bahawasanya tanggungjawab dari segi pengurusan sampah ini bukan hanya terletak kepada kerajaan negeri, bukan hanya terletak kepada BT, tetapi ianya perlu menjadi tanggungjawab semua. Semua 7 pihak berkuasa tempatan, PBT, Bahagian Kerajaan Tempatan Negeri, Jabatan Kerja Raya Negeri 9 dan SWM Environment Sendirian Berhad telah dilantik sebagai rakan Blueprint Negeri 9. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun yakin Blueprint Negeri 9 dapat mendorong kepada kebersihan negeri yang terpelihara sekaligus menjadi lokasi pilihan pengunjung. Dengan adanya pelancaran Blueprint Negeri 9 bersih oleh SW Corp bersama MOL, Negeriku Rumahku ini pastinya ini merupakan satu proses kedua untuk memastikan Negeri 9 akan sentiasa menjadi negeri yang selesa, negeri yang bersih, negeri yang akan sentiasa dikunjungi oleh pelawat sama ada di dalam negara kita ataupun di luar negara. Jadi ini merupakan satu pelancaran yang bertepatan dengan tema Negeri 9 itu sendiri, ya,
kita bersih muafakat sejahtera. Seiring dengan manifestasi Negeri Sembilan Bersih Muafakat Sejahtera, SW Corp Bersamamu, Negeriku Rumahku adalah program blueprint yang dirangka bagi memantapkan tahap kebersihan di negeri ini. Ini adalah julung kali jalinan kerjasama diadakan dengan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan bukan kerajaan, menjadikan ia sebagai platform terbaik untuk memperkasakan peranan seluruh pihak yang terlibat dalam aspek kebersihan dan keindahan sesebuah kawasan, sistem atau mekanisme bagi memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Negeri Sembilan. Nur Rashikin Harun, RTM. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara begini dah menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Bersua kembali. Berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Terus bersama Akhtar Haji Amzah. Silakan. Pemain negara bikin panas di Switzerland. Piala Dunia 2022 Qatar tanpa kelibat di Azuri. Assalamualaikum. Terima kasih Syahril dan juga Fiona. Kita mulakan dengan badminton terbuka Switzerland. 8 wakil Malaysia akan mengibar cabaran di peringkat suku akhir malam ini selepas masing-masing berjaya melepasi saingan peringkat kedua. Ini kali pertama skuad negara berjaya mempunyai ramai wakil di peringkat 8 terakhir sekaligus berpeluang cerah untuk mengisi slot ke separuh akhir. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sewiyi mengetuai cabaran Malaysia apabila dijadual bertemu pilihan ke-7 Mark Lenfus Marvin Siddle. Turun selaku pilihan kedua, Aaron Wuyi marah selepas menewaskan pasangan India Boka Navaneeth Reddy B. Smith 21-15, 21-14 di pusingan kedua semalam. Turut marah juara terbuka Jerman Gozi Fei Nur Izzuddin Ramsani yang menewaskan pasangan Denmark Jeppe B. Lassemolhede 23-21, 21-18. Pilihan ke-8 itu akan berdepan lawan dari Indonesia Ido Rolly Karnando Daniel Martin di suku akhir. Satu lagi beregu negara yang bergerak secara profesional
Ong Yusin Teo Yi pula akan bertemu pilihan keempat dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto selepas menewaskan bergu Scotland Alexander Dunn Adam Hall 21-16, 21-12. Turut layak kesayangan 8 terakhir ialah perseorangan wanita Eski Sona yang mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Saina Nehwal dari India 17-21, 21-13, 21-13. Kisona akan bertemu pemain Thailand Supanida Katetong malam ini. Selain itu, dua bergu campuran Goh Sun Huat, Sheven Jamie Lai dan Tan Kian Meng, Lai Beijing serta dua bergu wanita Anna Ching Yi Cheong, Teo Mei Zing dan Vivian Ho Lim Chiu Sen turut mara ke separuh akhir. Beralih ke bola sepak, pengendali skuad Harimau Malaya Kim Panggon menuntut anak buahnya memberi aksi bertenaga pada perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 kedua dengan Singapura malam esok. Ini kerana menurut Panggon, pertemuan ini akan menjadi platform utamanya dalam membuat pemilihan membentuk skuad yang mantap bagi menghadapi kempen kelayakan Piala Asia 2023 Jun depan. Jelas Panggon, objektif utama penyertaan Harimau Malaya di Singapura ialah untuk menilai kemampuan yang ada dalam setiap pemain selain menjalankan eksperimen dalam aspek taktikal. This is the second game for us. We have some objective to participate these two friendly that we try to build our team game model properly and also try to see all the players' ability so that we can assess the player during the game. I can see then real ability, and also we will try to put some experiment in terms of tactical. Tambah pengendali dari Korea Selatan itu lagi, pertemuan dengan Singapura merupakan medan terbaik untuk menguji kualiti sebenar skuad negara apabila berdepan pasukan ranking ke-161 dunia tersebut. So maybe tomorrow game could we have another opponents. We may have a very good opportunity. We may have a very good practice game. So that we can see a lot of things. Sebelum ini, skuad negara yang berada di ranking ke-154 dunia mencatat kemenangan 2-0 ke atas pasukan ranking ke-129 Filipina pada aksi pertama. Koperasi Pemain Hoki Perak memohon kerjasama semua negeri untuk menganjurkan kejohanan dalam dewan di negeri masing-masing bagi membantu mempopularkan sukan itu. Ini penting bagi memastikan sukan tersebut terus berkembang dan menyerlah di peringkat antarabangsa. Pengerusinya Muhammad Abdul Hadi berkata sebagai inisiatif awal, pihaknya bakal menganjurkan kejohanan peringkat Parlimen Negeri Perak sebagai usaha menarik minat lebih ramai pemain dalam sukan itu. Ya, sebenarnya selepas negeri Perak, sasaran kita adalah negeri-negeri lain dan dari perbincangan dan dengan negeri lain, terutama macam wilayah Persekutuan atau Kuala Lumpur, kemudian yang saya dah pergi inilah berbincang Pahang, Johor, Penang, dan mereka tadi bersedia akan buat macam mana yang kita lakukan di Perak. Jelas beliau 6 kategori bakal dipertandingkan dalam kejohanan yang akan berlangsung pada 6 Jun depan. Ratu Terjun Negara Dato' Pandalela Ridong akan menjadi penyertaannya dalam satu kejohanan di Ipoh Perak bulan depan sebagai medan mencari keserasian bersama pasangan baharunya dalam acara 10 meter platform seirama. Jelas pemenang pingat perak Sukan Olimpik London 2012 itu, beliau sudah pun mula menjalani latihan dengan pasangannya sebagai persiapan ketiga tamasya besar tahun ini, iaitu Sukan SEA, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia.
Pemilihan venue latihan dan pertandingan di dalam negara juga katanya lebih praktikal kerana tidak memerlukan kos yang tinggi dan tidak perlu kuarantin. Untuk terjun sebab dia bukan space friendly, jadi kami ada susah sikit nak pergi competition di luar negara sebab dia punya bila balik tu dia punya kuarantin tu akan efek kami punya performance. Jadi ada lebih baiknya untuk tinggal saja di Malaysia dan bertanding di Malaysia saja. Bagaimanapun buat masa ini beliau tidak mahu mendedahkan nama pasangan baharunya itu. Atlet kelahiran Sarawak ini pernah membentuk gandingan mantap bersama Datuk Leong Man Yee dan mencipta banyak kejayaan sebelum pasangannya itu mengumumkan persaraan. Baiklah, sekian edisi Sukan 25 Mac. Saya Mak Akhtar Haji Hamzah. Kita akan kembali bersama Syahril dan juga Fiona sebelah sini. Assalamualaikum. Perlawanan bola sepak terulung dunia. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kira detik penantiannya kini bermula. Dalam FIFA World Cup Road to Final. Dibawakan sepanjang 10 episod setiap Jumaat 8 malam di saluran sukan RTN. Bersua kembali. Perisai halimunan macam dalam filem Harry Potter berjaya dihasilkan. Dan sudah pasti ramai yang ingin membelinya. Kita saksikan dalam segmen hashtag malam ini. Baik, ini dia sebuah syarikat berpangkalan di Britain, Invisibility Shield Company, mencipta perisai halimunan yang menjadikan penggunanya tidak dapat dilihat. Diilhamkan daripada jubah Harry Potter, perisai halimunan itu dicipta menggunakan susunan kanta kejuruteraan ketepatan untuk memesongkan cahaya daripada subjek yang berada di belakangnya. Kanta itu diorientasikan secara mendegar untuk membenarkan cahaya daripada subjek meresap apabila melalui perisai. Perisai halimunan ini didatangkan dalam dua saiz, iaitu standard pada harga $394 atau $1,663. Satu lagi versi berharga $64. Ini pula di Filipina, seorang pemilik salon menggunakan rambut dan jambang sendiri bagi menghasilkan lakaran potret penyanyi dan pelakon terkenal dunia. Jestoni Garcia, 32 tahun yang juga bekas pelaut berkata, pengalaman selama 8 tahun di lautan dengan serba-serbi kekurangan menyebabkan dia menjadikan rambut sebagai asas lukisannya. Ia juga cara bagi melepaskan tekanan perasaan. Baik. Okey, ini pula sekumpulan pelajar di Ceras meraikan tamat menduduki peperiksaan SPM dengan cara yang wajar dipuji. Mereka menziarahi pusara guru kesayangan untuk mengucapkan terima kasih sambil mendoakan kesejahteraan rohnya di alam barzah. Baik, berita perdana 25 Mac berakhir di sini. Jangan lupa ikuti program inklusif selepas ini dan Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi.